Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Umairah binti Abdul Aziz. Nombor matrik D20192098. Tajuk saya pada hari ini ialah terencah akal atau kurang upaya intelektual. Terencah akal merupakan kefungsian intelek di bawah tahap normal. Keadaan ini wujud bersama-sama dengan kelemahan tingkah laku adaptif murid, iaitu kemahiran komunikasi, pengurusan diri, sosial dan psikomotor yang dapat dilihat dalam proses perkembangan murid. Usia mental mereka tidak sama dengan usia sebenar, iaitu tahap pencapaian pemikiran seseorang lebih rendah daripada usia sebenar. Murid-murid terencah akal adalah mereka yang mempunyai pencapaian ujian kecerdasannya di bawah 70. Seterusnya merupakan jadual darjah kecerdasan. Tahap kerencatan akal terbahagi kepada 4 tahap, iaitu terencat akal ringan, sederhana, teruk dan amat teruk. Kategori terencah akal terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah idiot. Mereka yang mengalami kerencatan akal idiot tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin boleh mencederakan diri sendiri. Yang kedua ialah imbecile. Mereka ini tidak boleh menguruskan diri sendiri tetapi masih boleh dilatih. Yang ketiga ialah moron. Mereka memerlukan jagaan, kawalan dan tunjuk ajar khas. Ini kerana perkembangan mental mereka hanya 23% daripada kadar biasa murid normal atau di bawah tahap 90%. Selain itu, mereka bergerak dengan lambat dan lambat bercakap. Yang keempat ialah lembam. Lambat menerima pengajaran dan pelajaran dan sukar menyesuaikan diri dalam situasi sekolah yang biasa. Berikut ialah ciri-ciri terencah akal berat. Golongan murid ini hanya mempunyai darjah kecerdasan 50% ke bawah. Mereka tergolong dalam kumpulan yang dungu, lemah akal, tolol atau tonggong. Terdapat beberapa ciri khusus yang boleh diperhatikan pada murid-murid ini, iaitu kesihatan mereka menghadapi kesukaran semasa makan dan selalu muntah dan sukar bernafas. Tingkah laku yang dihadapi oleh murid, mereka akan menggigit sesuatu dan tidak mahu mengeluarkannya. Air liur meleleh tanpa kawalan, sukar tidur dan terjaga pada waktu malam, dan mereka juga akan tidur berlebihan. Selain itu, mereka juga selalu menangis tanpa sebab, merangkak dan berjalan lebih lambat daripada kanak-kanak lain. Mereka juga tidak menoleh apabila dipanggil dan tidak bertindak balas terhadap bunyi. Mereka bingung kepada cahaya lampu, bunyian dan sentuhan. Murid-murid ini lebih pendiam dan menyendiri. Suara terlalu lembut dan sengau. Seterusnya ialah punca-punca terencah akal. Sebelum kelahiran, faktor bakal. Terdapat kerencatan disebabkan ada keganjilan pada kromosom normal, seperti terdapat 47 kromosom. Normal hanya 46 kromosom dengan terdapat 23 pasang. Perbezaan ini menyebabkan bayi tersebut sindrom Down, sindrom Turner atau sindrom Klinefelter. Seterusnya ialah faktor pemakanan ibu mengandung. Janin diserang toksin kerana ibu mengandung mengambil dadah, alkohol dan gaya pemakanan yang tidak sihat seperti tiada vitamin, garam galian dan kurang protein. Makanan ini diperlukan oleh bayi dalam kandungan untuk pembesaran yang sihat. Hal ini kerana makanan diterima oleh bayi melalui tali pusat. Semasa kelahiran, berlaku terencah akal apabila berlakunya kemalangan semasa melahirkan bayi tersebut. Teknik bersalin yang digunakan seperti forceps dan kelahiran bayi songsang juga menyebabkan kecacatan atau terencah akal. Bayi akan kekurangan oksigen dalam kandungan atau semasa dilahirkan akibat daripada kelewatan melahirkan bayi yang boleh menyebabkan kematian atau kerencatan akal. Sindrom Down merupakan penyakit utama kumpulan terencah akal. 95% adalah disebabkan oleh kumpulan trisomi. Kejadian trisomi berlaku 1 dalam 600 kelahiran. Akhir sekali ialah implikasi dalam pendidikan. Murid belajar untuk bercakap secara perlahan.
Yang kedua, tidak dapat berfikir secara logik. Ketiga, sukar untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Keempat, sukar untuk menginginkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah lambat menerima pengajaran. Itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.